Hai, selamat pagi. Anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baru bersama saya Nur Syazwani Safusyam dan juga rakan penyampai Afizi Azaman. Dan dalam Pantau Kerajaan Baru hari ini, kita nak membincangkan satu topik yang saya kira dekat juga dan juga perlu menjadi tumpuan, iaitu Kementerian Pendidikan Tinggi KPT akan menubuhkan jawatan kuasa menyemak dan juga mengkaji semula dasar pendidikan tinggi nasional untuk berdepan pelbagai krisis, cabaran dan tuntutan baharu. Kata Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, setiap agenda KPT tidak boleh tersasar daripada dasar asas dan aspirasi nasional seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dan antara lain, jawatan kuasa tersebut berperanan untuk mengubah cara bekerja, berfikir dan bertindak untuk meneroka kejayaan dalam kalangan warga pendidikan tinggi kerana sektor pendidikan tinggi tidak lagi terbatas kepada penyediaan graduan yang berkemahiran demi sebuah pasaran kerja. Jawatan kuasa tersebut juga penting sebagai salah satu usaha pulihkan kembali kepercayaan dalam hubungan pelbagai hala kementerian ketika semua institusi berdepan dengan defisit kepercayaan. Untuk mengulas lanjut, kita bersama dengan Profesor Dr. Azizul Halim Yahya, Ketua Pegawai Eksekutif Institute of Continuing Education and Professional Studies Universiti Teknologi MARA, ISEPS UiTM, dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain, Timbalan Pengarah Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat UPM, serta AJK Pertubuhan Pembangunan Pendidikan dan Dasar Pendidikan Tinggi Malaysia. Pendapat. Assalamualaikum, selamat pagi kepada kedua-dua Prof. Kita ingin memulakan terlebih dahulu dengan Prof. Azizul. Kita ingin melihat dan juga memetik kata-kata daripada Menteri KPT, Datuk Seri Khalid Nordin, melihat kepada tuntutan untuk berubah cara berfikir. Kita lihat balik dasar pendidikan tinggi negara. Bagaimana kita perlu melihat kenyataan dikeluarkan oleh Datuk Seri Khalid Nordin, sebab kita tidak mahu hanya kepada bila menteri baharu datang dasar pendidikan tinggi negara diubah, kerana kita juga faham setiap menteri yang hadir mereka pasti mahu meninggalkan legasi mereka tersendiri, perubahan mahu dibawakan kepada IPT dan sebagainya. Bagaimana kita mahu pastikan bahawa segala dasar dan juga pendidikan kita dah ada rangka sehingga 2025 dan sebagainya. Bagaimana kita mahu pastikan bahawa menteri yang hadir pada ketika ini mereka tidak hanya melihat dasar pendidikan tinggi negara ini sebagai hanya untuk tinggalkan legasi, tapi dalam masa yang sama juga untuk memastikan bahawa kesaling hubungan, apa yang baik dahulu kita kekalkan, tapi apa yang mungkin boleh diperbaiki, ruang-ruang itu kita terokai dan kita baikinya dengan lebih baik. Prof. Okey, terima kasih Hafiz. Apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri semalam tidak mengejutkan saya disebabkan Menteri, apa yang disebutkan semalam oleh Menteri, beliau adalah Menteri 2.0, iaitu beliau pernah menjadi Menteri sebelum ini. Apabila beliau dilantik semula sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, bermakna beliau ingin memastikan bahawa kesinambungan apa yang telah dirancang dahulu, apa yang telah dipelankan dahulu itu akan dipastikan untuk dicapai. So jadi apabila beliau menjadi menteri, jadi beliau sudah mahir dan memahami keadaan yang diperlukan. Jadi untuk menyemak semula kedudukan dasar pendidikan tinggi ini sebenarnya sudah sampai masanya disebabkan perubahan, pertukaran lanskap pendidikan tinggi itu dengan ledakan teknologi, keadaan budaya, keadaan generasi yang sudah berbeza antara dahulu dan sekarang. Prof. Izzani juga, kita nak bertanyakan dalam bercakap berkenaan dengan mengkaji semula dasar pendidikan tinggi ini, pada pendapat Dr. Izzani, apa sebenarnya tuntutan yang baharu boleh dilaksanakan dan juga cabaran ketika ini yang perlu ditambah baik dari jangka masa yang lebih pendek untuk dilaksanakan, kerana difahamkan satu jawatan kuasa ditubuhkan dan ada masa 3 bulan untuk memberikan dapatan tersebut. Jadi apa agaknya cabaran utama yang perlu diselesaikan ketika ini? Isu pokoknya mungkin ada beberapa. Okey, terima kasih. Sebenarnya pengumuman Menteri Pendidikan Tinggi semalam suatu pengumuman yang sangat menarik perhatian ramai, kerana ketika ini kita ada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi ataupun PPMPT 2015 hingga 2025. Jadi pelan pembangunan itu satu blueprint yang merangka hala tuju dan masa depan pendidikan tinggi negara. Dan kita tahu bahawa 2 tahun lagi blueprint itu akan berakhir dan sudah tentu satu semakan semula dasar pendidikan tinggi negara perlu diadakan kerana ada tempoh 2 tahun lagi perlu bergerak lebih pantas dan mengambil kira perkembangan dan perubahan semasa. Kerana
YB Menteri ada menyebut semalam 5 tahun kebelakangan sebelum ini kita berhadapan dengan banyak gangguan seperti ketidaktentuan politik, penularan pandemik, situasi ekonomi yang semakin meruncing. Jadi perkara-perkara ini perlu dilihat semula sebagai suatu tuntutan baharu dalam dasar-dasar pendidikan tinggi negara. Dan semalam YB Menteri banyak bercakap tentang idea-idea besar dan saya sangat teruja dengan saranan YB Menteri bagaimana kita ingin menghubung jalinkan dasar-dasar pendidikan tinggi negara berteraskan aspirasi nasional. Kerana aspirasi nasional ini suatu perkara yang besar. Kita bukan lagi bercakap pendidikan tinggi dalam konteks jabatan ataupun kementerian. Kita bercakap dalam konteks bagaimana pendidikan tinggi ini sebagai suatu sektor yang penting yang memacu kepada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan negara. Oleh kerana itu, perkara-perkara ini harus dilihat semula dan dirangkumkan sebagai sebuah satu dasar. Dan saya suka juga menyebut bagaimana dasar-dasar ini perlu dipantau kerana semalam YB Menteri ada menyebut bagaimana dasar-dasar yang baik ini perlu dipantau seperti pemandu di Jabatan Perdana Menteri sebelum ini ataupun dengan istilah-istilah yang lain kerana blueprint sebelum ini tidak ada pemantauan yang agak berkesan sebab itu tidak ada unjuran-unjuran, tidak ada data-data yang sangat baik yang boleh digunakan oleh pihak kementerian. Justru dasar yang baik juga perlu diadakan tetapi pada masa yang sama pelaksanaan juga penting kerana daripada pelaksanaan itulah kita akan dapat melihat mantau pencapaian dan juga bagaimana kemajuan IPT negara. Jadi saya kira dasar pendidikan tinggi yang akan disemak ini mesti memenuhi aspirasi nasional, apatah lagi dengan adanya gagasan Malaysia Madani, kita ingin mewujudkan Malaysia yang bertamadun, masyarakat yang maju dari segi pemikiran, dari segi peradaban, berbudaya tinggi. Saya kira Kementerian Pendidikan Tinggi lah adalah pemain utama yang akan dapat menterjemahkan segala aspirasi, juga segala kehendak negara kalau kita ingin menjadi sebuah negara maju beracuan sendiri. Dan Prof. Zul, semalam juga Menteri katakan bahawa KPT perlu pulihkan defisit kepercayaan ketika mana bukan KPT saja katanya, sekarang ini semua institusi, agensi dan sebagainya berdepan dengan defisit kepercayaan. Dan langkah pertamanya semalam diumumkan sendiri oleh Menteri iaitu tiada lagi lantikan politik untuk jawatan dalam Kementerian KPT dan juga agensinya. Bagaimana kita boleh realisasikan ataupun mengurangkan defisit kepercayaan rakyat terhadap IPT ini? Bagaimana kita lihat pada ketika ini? Saya melihat di mana-mana pengajian tinggi, pendidikan tinggi atau sebuah universiti, kepimpinan sebuah universiti itu amat penting untuk menerajui supaya memastikan kecemerlangan sesebuah universiti tersebut. Jadi di sini pelantikan pemimpin ataupun leaders di sebuah universiti itu harus diteliti semula seperti apa yang disebut oleh YB Menteri semalam bahawa ketelusan mereka, visions mereka, contohnya mereka harus menjadi role model dan sebagainya. Jadi juga saya percaya bahawa YB Menteri menyatakan begini sebab untuk melihat bahawa untuk memastikan bahawa tidak ada universiti berpihak kepada mana-mana pihak tertentu. Contohnya sebab sebuah universiti tersebut yang dikatakan memiliki berapa ramai profesor harus dilihat sebagai satu yang neutral apabila menyampaikan pandangan-pandangan tanpa berpihak ataupun tanpa under patronage tertentu. Jadi ini akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahawa mereka tidak berpihak kepada mana-mana tetapi memberikan pandangan dengan tepat dan telus tanpa takut, tanpa memikirkan sesuatu apa yang mereka akan dapat contohnya. Jadi saya bersetuju sungguh apabila YB Menteri bercakap begitu. Sememangnya mesti ada satu jawatan kuasa khas yang telus dan juga yang berintegriti untuk memilih mereka yang sebenarnya layak untuk mewakili sesebuah universiti tersebut. Sebab hasil daripada universiti tersebut adalah kerajaan-kerajaan universiti yang satu hari akan menerajui negara itu. Mereka harus berada di landasan yang betul.
berada di dalam template yang betul. Sebab kalau mereka apa saja yang akan berlaku ke masa hadapan semua ditentukan pada hari ini. Tapi kalau hari ini tidak betul, maka pastinya satu hari nanti ia pun akan tidak menjadi betul. Jadi saya ikhlas, saya memang menyokong penuh apa yang dinyatakan oleh YB Menteri. Saya rasa itu ada satu pandangan ataupun satu cadangan yang saya rasa amat berterus terang dan nyata yang ingin dilaksanakan dengan seberapa segera. Ya, Prof. Azizul, dalam kita bercakap berkenaan dengan defisit kepercayaan, selain daripada puncuk pimpinannya juga perlu diberikan perhatian yang merupakan bukan lantikan politik. Ketika ini defisit kepercayaan terhadap IPT itu dikatakan lebih menurun kerana pelajar-pelajar ini lebih memilih untuk tidak meneruskan pengajian ke pengajian tinggi misalnya kerana wujudnya istilah pempengaruh media sosial ini. Ramai yang menyatakan tidak perlu melanjutkan pelajaran ke IPT dan daripada kerja-kerja sebagai pempengaruh media sosial ini mereka boleh menjadi pendapatan yang lebih tinggi. Jadi bagaimana, apa agaknya peranan IPT itu untuk kita desak pelajar-pelajar daripada peringkat sekolah menengah ke peringkat IPT ini untuk sedar bahawa betapa pentingnya IPT itu untuk pada masa hadapan dan juga untuk meningkatkan kembali defisit kepercayaan pelajar-pelajar ini? Apa yang saya lihat, dua perkara yang telah berlaku sejak kebelakangan ini. Satu adalah pasca COVID yang berlaku. Kemudian satu lagi adalah ledakan teknologi yang dimiliki oleh kita semua pada hari ini. Apa yang berlaku masa COVID-19 tempoh hari di mana berlaku tentang ketidak ada pekerjaan oleh mereka yang graduate ataupun graduan universiti. Tetapi apabila mereka melihat bahawa ada lagi satu sumber channel yang baru iaitu menerusi social media, menggunakan YouTube sebagai influencer contohnya, yang mereka melihat bahawa itu juga boleh mendatangkan pendapatan. So jadi apabila selalu disebut kejayaan-kejayaan, macam semalam pun di dalam akhbar menyatakan pendapatan orang yang sebagai influencer dalam YouTube yang bukan setakat 1,000, 2,000 tapi jutaan dolar contohnya. Jadi ini sebenarnya membuka mata bakal-bakal pelajar ini bahawa tidak perlu mereka belajar untuk 3-4 tahun di universiti hanya mendapat gaji permulaan hanya 2,000 atau 2,500 saja. Sedangkan kalau mereka bergiat di dalam sosial media dengan konten-konten yang menarik, pastinya mereka akan mendapat duit yang lebih banyak. So jadi ini antara satu cabaran. So jadi di sini universiti harus melihat bahawa perubahan lanskap ini sudah nyata. Jadi di sinilah pihak universiti dari segi semakan kurikulum harus dilihat semula bagaimana untuk membenarkan mereka ini boleh berkecimpung. Jadi apa yang YB Menteri semalam menyebutkan pasal TVET, iaitu TVET contohnya, ini adalah satu bentuk TVET yang di mana pelajar-pelajar ini harus memiliki kemahiran-kemahiran. So jadi bukan saja menerima kuliah di teori-teori di bilik kuliah saja, tetapi kemahiran-kemahiran yang dilaksanakan harian mereka itu harus dimantapkan, harus didedahkan. So jadi inilah sesuatu perkara yang saya percaya kita perlu berani untuk berubah dan tidak perlu mengikut template yang terdahulu. Bukan kita menghalang kreativiti, tapi kita mahu pastikan bahawa kreativiti pelajar itu mereka melihat kepada universiti pun adalah satu tempat untuk belajar bagaimana menjadi pempengaruh yang berkualiti sebagai contoh. Baik, banyak lagi kita nak bincangkan bersama kedua-dua profesor ini, tapi kita perlu berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Masih lagi bincangkan tentang pembaharuan dasar pendidikan tinggi nasional disebut oleh Menteri Khalid Nordin semalam. Saya nak pergi terus kepada Prof. Izani. Prof, kita lihat kita sibuk sediakan graduan untuk pihak industri, nak masuk industri dan sebagainya. Industri nak graduan yang betul-betul berkualiti, yang betul-betul boleh terus buat kerja dan sebagainya. Tapi macam mana untuk kita lihat apa yang pihak industri boleh sediakan untuk menerima graduan daripada universiti ini? Kerana sekarang ni graduan mereka mula bersifat terbuka terhadap kerja fleksibel, gaji bermaruah,
nilai keseimbangan pekerjaan dan juga kehidupan. Dalam masa yang sama juga mereka melihat kepada perkembangan kerjaya, syarikat itu mempunyai budaya pekerjaan yang sihat dan sebagainya. Bagaimana kita lihat peranan industri pula untuk menerima graduan universiti? Tidak hanya kita melihat kepada persediaan graduan untuk pergi memasuki dalam industri. Prof. Zani. Okey, sebenarnya ia ada kaitan dengan hubungan universiti dan industri. Sebelum saya menjawab soalan Hafizi tadi tentang peranan industri, sebenarnya pada asasnya universiti perlu melahirkan graduan yang berkualiti tinggi. Kalau kita merujuk kepada utusan Tuan Baru Menteri semalam, Menteri banyak bercakap tentang pemerkasaan mahasiswa. Bagaimana graduan yang kita nak hasilkan itu bukan sekadar cemerlang dalam pencapaian akademik, tetapi mempunyai nilai, kemahiran dan juga bagaimana mereka boleh menjadi seorang warga negara yang baik. Sebab itu Menteri bercakap semalam tentang smart skill, bagaimana pelajar, mahasiswa menguasai nilai kemahiran-kemahiran seperti berkomunikasi, berinteraksi, menyelesaikan masalah dan sebagainya, dan juga sharp skill, iaitu bagaimana penguasaan mahasiswa itu terhadap sistem komputer, bagaimana mereka dapat memanfaatkan pendigitalan. Dan kita tidak nafikan bahawa industri sangat penting untuk membantu kebolehpasaran graduan, kerana industri tidak boleh berpeluk tubuh hanya memberi komen dan juga kritikan pedas terhadap kualiti graduan mahasiswa kita. Mereka harus berbuat sesuatu, dan malah dalam konteks kebolehpasaran graduan, dalam konteks bagaimana kita nak memasarkan graduan kita di peringkat pasaran pekerjaan, industri memang diberikan ruang yang banyak dari segi penggubalan kursus, program-program akademik. Kita perlu mendapatkan feedback daripada industri, dan sudah tentu industri juga perlu membuat perkara-perkara yang lebih daripada itu, bukan sekadar terlibat dalam penggubalan program-program akademik, tetapi boleh juga membantu. Contohnya membantu universiti dalam mewujudkan teaching factory, di mana industri datang ke kampus dan juga melatih mahasiswa kita dengan teknologi-teknologi baru. Industri kita perlu melabur, invest kepada sektor pendidikan dengan pelbagai kaedah, salah satunya dengan mewujudkan teaching factory di universiti-universiti. Jadi graduan yang dihasilkan oleh universiti ini, apabila mereka diberikan pendedahan lebih awal, mereka sudah bersedia untuk berada di pasaran pekerjaan. Jadi selain daripada itu, kita juga perlu memastikan pemain-pemain industri ini sentiasa mempunyai hubungan yang efektif dengan universiti, bukan sekadar dari segi kebolehpasaran graduan, tetapi juga bagaimana untuk membentuk dasar-dasar yang baik. Dan di setiap universiti saya percaya mereka mempunyai banyak hubungan kolaborasi bersama industri dan masyarakat, dan penting juga industri terlibat sama dalam aktiviti-aktiviti jaringan industri dan masyarakat, kerana mereka juga boleh menjadi katalis pemangkin kepada usaha-usaha untuk mewujudkan graduan kita yang berdaya saing dan berdaya tahan. Kalau kita lihat di luar negara, industri-industri memang memainkan peranan yang penting. Malah ada negara yang meletakkan undang-undang ataupun polisi yang jelas pentingnya industri berada bersama-sama dengan pihak universiti. Jadi walau bagaimanapun, kita juga harus beringat bahawa universiti tidak boleh menjadi seperti industri, kerana industri dan universiti ini adalah membawa dua budaya yang sedikit berbeza, tetapi perbezaan itu dapat diterjemahkan sebagai suatu nilai tambah sekiranya ada aspek-aspek yang boleh melengkapi antara satu sama lain. Jadi saya kira dalam konteks hubungan industri dan dengan universiti ini, industri perlu lebih proaktif, tetapi saya melihat kebanyakan universiti sekarang ini mereka mengambil pendekatan outreach. Mereka tidak lagi boleh menunggu industri datang ke kampus, tetapi mereka keluar dan mencari industri-industri yang berminat
untuk menaja dari segi program-program akademik, dari segi aktiviti, program-program yang boleh menambah nilai graduan. Jadi saya kira ini satu perkara yang sangat penting. Dan pada masa yang sama, industri harus juga lebih bersikap terbuka, bukan sekadar mengkritik kualiti graduan kita, tetapi turut bersama-sama dengan pihak universiti memberikan cadangan dan juga dapat membantu universiti dengan lebih berkesan pada masa akan datang. Ya, mungkin Prof Azizul ada nak tambah sedikit berkenaan dengan perkara itu, melihat kepada mungkin ada kriteria tertentu antara pelajar dan juga industri yang mereka pilih itu. Dan Prof, saya tambah sikit, betapa pentingnya penjenamaan majikan itu sendiri, sebab sekarang ni kita tak boleh nak kata pelajar pilih kerja dan sebagainya, sebab kalau kata majikan tidak melakukan penjenamaan yang betul, pelajar pun tak mahu bekerja di sebuah syarikat yang ditawarkan itu kan. Terima kasih. Ada dua soalan yang berbeza di sini. Untuk soalan yang pertama tadi, bahawa saya melihat kerjasama utama perlu dilaksanakan antara industri dan juga dengan pihak universiti. Ini adalah disebabkan bahawa kedua-dua memerlukan antara satu sama lain. Hasil daripada universiti akan pergi kepada pasaran pekerjaan yang di mana akan diterima oleh majikan ataupun syarikat-syarikat. So jadi di sinilah bantuan ataupun penglibatan industri amat diperlukan. Saya melihat bahawa di dalam struktur untuk pelajar-pelajar pada hari ini, pelajar-pelajar ini harus didedahkan secepat mungkin, seawal mungkin pengalaman di industri. Dan pihak industri harus menerima katakan pelajar itu untuk berada di tempat mereka bukan 6 bulan seperti internship yang selalu kita lakukan, menerima mereka untuk berada 1 tahun ataupun 2 tahun berada di sana dan juga 2 tahun katakan berada di universiti. So jadi di sini apabila pelajar-pelajar tersebut telah tamat, pihak majikan tidak perlu lagi melatihnya. Pengalaman 2 tahun pada di industri itu sebenarnya telah disingkatkan selama 2 tahun. Ya, so jadi ini sebenarnya akan memberi ruang dan peluang lebih tinggi kepada pihak majikan. Dan pelajar-pelajar juga akan didedahkan dengan teknologi yang terkini yang dimiliki oleh syarikat-syarikat tersebut. So jadi pihak universiti mungkin tidak mampu untuk menyediakan peralatan-peralatan itu. So jadi kemudian dari segi penjenamaan tersebut yang disebutkan oleh syarikat, pastinya pelajar-pelajar dia akan inginkan berada di syarikat konglomerat yang besar yang ada nama, di mana mereka yakin bahawa terdapat benefit ataupun apabila mereka bekerja di sana. So jadi itulah ada penting pihak majikan juga untuk membuktikan, untuk memastikan bahawa syarikat mereka itu ada stable dan juga disegani dan juga diminati. Dengan itu mereka akan mendapat pelajar-pelajar yang graduan-graduan yang terbaik. Akhirnya akan membantu pihak majikan itu sendiri. Sebab graduan pun sebelum pergi ke mana-mana latihan industri, sebelum mula mencari, membuat resume dan sebagainya, sudah pasti mereka dah ada sasaran-sasaran tertentu. Majikan adalah penting untuk mereka ataupun majikan membuat penjenamaan untuk mengangkat nama mereka dalam kalangan graduan universiti itu sendiri. Syazuni. Okey, mungkin kita ada beberapa minit terakhir ni. 1 minit terakhir kita nak berikan kepada Prof Izani. Mungkin ada sedikit gesaan ataupun harapan yang ingin disuarakan oleh Prof Izani melihat kepada penubuhan jawatan kuasa untuk menyimak dan juga mengkaji semula dasar pendidikan tinggi ini. Ya, semalam Menteri meninggalkan satu pelajaran kepada kita tentang nilai kepercayaan. Dan saya percaya apa jua intipati yang dibawa semalam dalam perutusan ialah untuk mengembalikan kepercayaan dan keyakinan rakyat terhadap sistem pendidikan tinggi negara. Dan saya harap dengan adanya dasar-dasar yang baru ini, ia dapat menjawab tuntutan-tuntutan semasa dan akan datang, dan pada akhirnya masyarakat kita percaya kepada sistem pendidikan, anak-anak muda kita percaya kepada universiti dan mereka bersemangat berlumba-lumba untuk masuk universiti, untuk belajar di politeknik, di college community, dan kita sebagai tenaga pengajar pun sentiasa memberikan yang terbaik, kerana itu akan memberikan kepercayaan dan keyakinan rakyat Malaysia terhadap sistem pendidikan tinggi negara.
Okey, baik. Terima kasih Prof. Izani. Prof. Azizul pula? Ya, apabila YB Menteri semalam menyebut bahawa dia bila kata we must be the most trusted ministry and the most credible system again. Maksudnya apa? Maksudnya untuk memastikan bahawa the kementerian menjadi satu yang Tonggak kepercayaan. tunggakan yang utama di dalam mengeluarkan kerajuan-kerajuan yang terbaik. Ya. So jadi inilah perkara yang dikenakan oleh YB Menteri yang dimanakan bahawa kementerian itu adalah dikatakan the Malaysia Brain Trust itu, iaitu mereka melihat bahawa situlah gedung ilmu yang sebenarnya yang akan mengubah negara kita kepada satu tempat yang lebih baik. Okey. Baik, kita terima kasih kepada Profesor Dr. Azizul Halim Yahaya, Ketua Pegawai Eksekutif ISEP UiTM, dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Izani Muhammad Zain, Timbalan Pengarah Pusat Strategi dan juga Perhubungan Korporat UPM, dan juga AJK Pertubuhan Pembangunan Penyelidikan dan Dasar Pendidikan Tinggi Malaysia, berkongsikan pendapat dengan ucapan Menteri Khalid Nordin semalam berkaitan dengan pembaharuan Dasar Pendidikan Tinggi Nasional. Ya. Baik, itu saja untuk Pantau Kerajaan Baru hari ini. Saya Hafizah Zaman. Saya Nur Syazwani Safusyam. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.